Tarbiyah minggu ini bersama dengan Ustazah Hazlina Abdul Razak di Konti IKIM telah pun bersedia untuk bersama sahabat pendengar. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah. Terima kasih Ustazah dari Shah Alam tu jauh tu kan datang ke Konti IKIM untuk bersama dengan sahabat pendengar, selit-selit juga waktu beliau untuk bersama dengan kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah kerana kehadiran pada hari ini. Dan alhamdulillah kalau minggu lepas sahabat-sahabat kita masih ingat Ustazah membicarakan bagaimana kita untuk faham tentang hakikat taubat. Kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah bertaubat, di situlah tertautnya cinta insya-Allah. Dan kali ini kita akan bawakan tentang hakikat cinta. Yang mana satu milik kita kan insya-Allah. Bersama dengan Ustazah insya-Allah. Sebagai awalan mukadimah sedikit Ustazah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau orang Jawa disebut kabari. Kabari, waras. Tapi saya bukan orang Jawa, saya orang Jawi. Dari Terengganu, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan membicarakan topik tentang hakikat cinta. Jadi kenapa memilih topik ini, kerana 2-3 hari ini ada persoalan-persoalan yang diminta oleh beberapa orang yang menelefon saya untuk bercakap tentang cinta ya dan sebagainya. Jadi Ustazah mulakan seperti biasalah, kita mulakan dengan naratif ya, ayat Al-Quran tentang cinta, sebab banyak sekali ayat-ayat cinta yang ada di dalam Al-Quran. Antaranya ialah yang pertama, kecintaan hamba kepada Allah ya, yang disebut ya, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Dan ada pun orang-orang yang beriman itu, siapakah mereka? Iaitu asyaddu makna bersangat-sangatan, hubban lillah, dia sangat-sangat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kecintaan Allah terhadap hamba, tadi hamba kepada Allah. Yang kedua ialah bagaimanakah Allah mencintai hamba-hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dia ada dua ya ciri orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama at-tawabin, yang kita bicara sebelum ni ya, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali kepada Allah. Al-mutatahhirin ya, orang-orang yang menyucikan dirinya, orang-orang yang membersihkan dirinya, bukan saja physically tapi juga di dalamnya itu. Kemudian dalam ayat yang lain, Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Dia bukan baik. Muhsinin itu menjadikan sesuatu itu jauh lebih baik. Masya-Allah. Itu makna muhsinin. Begitu juga dalam surah yang lain, surah Al-Imran 176, bala, benarlah, man aufa bi ahdihi, siapa yang menepati janji-janjinya, wattaqa, dan bertakwa atau memelihara diri, fa innallaha yuhibbul muttaqin, disebut orang-orang muttaqin, atau bahasa Melayunya biasa kita sebut bertakwa. Tapi takwa itu tafsirannya sangat besar ya. Itu antaranya ialah orang-orang yang memelihara diri dia, menjaga diri dia. Okay. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 42, innallaha yuhibbul muqsitin. Ciri seterusnya ialah al-muqsitin. Ya, apa al-muqsitin tu? Orang-orang yang melakukan keadilan ya, meletakkan sesuatu perkara pada haknya dan tempatnya. Begitu juga dalam surah Al-Ankabut ayat 69, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Orang yang berjihad, orang yang berusaha bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka dia itu disebut juga orang-orang yang muhsinin. Itu antara, banyak lagi, itu antara naratif ayat-ayat menunjukkan tentang hakikat cinta. Itu yang pertama. Ya, Masya Allah. Betapa cinta tu Ustazah hari nak bawakan kita dalam saat-saat kita bukan sekadar jerbu kat luar, kadang-kadang jerbu kat hati. Sebab apa? Sebab kita tak nampak ada cinta yang patut kita cari, yang betul-betul kita dambakan sepatutnya. Dan hari ni Ustazah cuba nak korek kolam tu kan, dan dapatkan sumber mata airnya supaya kita faham dan sedar dalam diri kita sebenarnya ada rasa cinta itu yang dah ada, cuma kadang-kadang kita saja-saja je kambus dia, tutup dia. Yang macam mana Ustazah untuk kita betul-betul menyerlahkan rasa cinta kita pada yang cinta hakiki itu Ustazah? Baik, terima kasih Hati. Soalan sebenarnya soalan yang sangat besar dan memerlukan jawapan yang berhari-hari, bahkan bertahun-tahun untuk menggapai itu. Kalau dalam istilah tasawufnya, kalau cinta itu, kalau saya ambil petikan Jalaluddin Ar-Rumi, dengan cinta semuanya menjadi ada.
pertama disebut bagi orang-orang yang bercinta, kata apa ni, subhanallah, Al-Farabi, ya, kalau Ibnu Arabi dia menyebut cinta itu ialah ishqan. Asyik. Kalau orang bercinta kan dia asyik, maknanya dia semua dalam dunianya itu tidak ada yang lain melainkan dia. Kan kalau orang bercinta, anak-anak muda bercinta, kan lupa makan, lupa minum, mabuk cinta, gadgetnya sepanjang masa dan sebagainya kan. Duduk dalam bilik berkerumaknya pun heran kenapa tak keluar-keluar dan sebagainya. Itu kan ishqan, asyik. Sehingga melupakan, asyik ni maknanya melupakan yang lain. Waktu orang kata tak lalu makan, tak lalu tidur, itu maksud ishqan dalam bahasa mudahnya kita. Baik, jadi kalau kita mengambil pendapat daripada kedua-duanya itu tentang cinta, cinta itu boleh menjadikan satu kekuatan. Jika cinta itulah satu cinta yang benar dan hakiki di sisi Allah SWT, dia akan menjadi satu kekuatan. Contohnya lah, kalau seorang ibu dia mencintai anaknya, kerana itu dia sanggup, kan Yati sendiri pun punya anak, kita kan sanggup bangun malam untuk berjaga anak itu. Anak demam, ibunya tidak akan tidur. Betul kan? Betul. Itulah kekuatan cinta yang disebut oleh Rumi tadi. Itu hakikat cinta. Seorang ayah untuk menyekolahkan anak-anaknya kan sanggup bekerja keras. Kadang keluar bersama bulan dan balik bersama bulan untuk mencari rezeki. Kalau di realiti di Lembah Kelangnya begitu. Bercinta dengan bulan. Bercinta, dah pagi dah keluar kan, masih ada rembulannya. Dan balik waktu maghrib. Jam di jalanan dan sebagainya. Tapi kenapa dilalui juga? Kerana itu kekuatan cinta. Memikirkan itu ialah anaknya yang harus dibesarkan. Itu ialah isterinya yang harus diberi rezeki dan nafkah dan sebagainya. Baik, sebab itu kalau kita tengok dalam yang lain yang disebut sebagai ishqan tadi, dia akan membuahkan sebuah pengorbanan. Cinta yang sebenar-benarnya asyik. Dia akan mengeluarkan keikhlasan. Dia akan membuahkan keredaan. Kita redha. Sebenarnya kita buat tu, anak kadang-kadang tak dengar cakap. Anak kadang-kadang ataupun suami pun tidak memandang pada kita. Kita sudah berkorban, kita rasa sudah cukup banyak. Begitu juga akan melahirkan keluhuran dan akan melahirkan satu kerja yang gigih. Contohnya saya ambil beginilah. Biasanya dulu sebelum ni Ustazah terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan. Kerana cinta itu yang disebut sebagai ada cinta itu, mana ada. Kalau ada dalam diri ada. Kalau kita melihat contohnya anak-anak kita di Palestin, di Syria yang tidak bersekolah, kita lihat paparan di bom, kakinya hilang, rumahnya musnah, menangis-nangis. Orang yang ada rasa cinta itu, dia akan tersentuh dan dia sanggup melakukan pengorbanan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya, mungkin dalam Global Peace Mission, Malaysia Relief Agency, dalam ABIM dan sebagainya. NGO yang tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti. Betul. Melakukan pengorbanan. Bahkan saya kenal kawan saya yang menjadi doktor, tinggalkan sebenarnya, biasanya mereka akan minta cuti sebulan 2 bulan untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Jadi yang mendorong mereka untuk ke sana itu apa? Rasa cinta. Ya, kerana ada rasa cinta. Itu rasanya cinta yang mengatasi rasa, yang akan menunjukkan kita tentang erti kemanusiaan. Itu cinta. Kemudian kita lihat lagi. Jadi saya ambil contoh ibu, contoh anak yang berkorban dan sebagainya. Itu cinta yang betul-betul asyik. Sama ada dinilai atau tidak, diberi pengiktirafan atau tidak. Sebenarnya ramai pun tidak berapa pengiktirafan pun, tidak dipandang pun dan sebagainya. Tapi kan mereka tetap meneruskan cinta. Itu betul-betul orang yang asyik. Asyik dalam dunia cinta. Dalam cinta. Kalau dalam alam pekerjaan, kita pun tahu dalam kerja-kerja pekerjaan ni banyak sekali dengan rintangan, orang sebut sebagai politikin pejabat dan sebagainya. Itu kan bos tidak melihat dan sebagainya, tidak dihargai dan sebagainya. Tapi kalau kita meletakkan, saya buat itu kerana cinta saya kepada Allah, al-muhsinin tadi, innallaha yuhibbul muhsinin, saya buat yang terbaik walaupun tidak dilihat, walaupun tidak diangkat, walaupun tidak dipromot dan sebagainya. Itu ke al-muhsinin. Saya kalau kerja saya akan buat terbaik, saya akan siapkan. Walaupun orang tidak meminta dan sebagainya, maka itulah ada prinsip asyik. Dia ada prinsip dia. Itulah
dia buat kerana apa? Kecintaannya terhadap karyanya, kecintaannya terhadap kerana mengerti bahawa saya bekerja bukan untuk orang lain, tapi saya bekerja hanya semata-mata mendapatkan redha-Mu ya Allah. Itu yang saya sebut tadi. Kalau seorang suami dan isteri, ya, walau apa pun yang berlaku dalam kehidupan, pergaduhan dan sebagainya, dalam dunia sekarang lah yang sibuk dan sebagainya, saling tidak sependapat, akhirnya kalau kita mengembalikan kepada cinta itu yang sebenarnya bersumberkan daripada Allah SWT, nescaya pergaduhan-pergaduhan itu sebenarnya boleh diurus, tidaklah membawa kepada perceraian-perceraian banyak. Kecuali dalam hal-hal yang Ustazah akan sebutkan nanti. Itulah erti maknanya kekuatan ishqan, asyik. Asyiknya dia itu bukan kerana untuk diri dia, kerana dia mengerti dia buat untuk orang lain, dan untuk orang lain tanda rasa cinta dia kepada Allah. Aku melaksanakan apa yang Engkau perintahkan kepadaku dengan seikhlasnya. Masya Allah. Jadi kalau tidak ada rasa cinta, ada rasa-rasa yang lain selain daripada rasa cinta ishqan kepada Allah. Sebab itu bila kita melakukan kerja, kenapa kita stres? Bila kita tidak dipandang, kita rasa letih, lelah dan jerih. Pasal apa? Pasal tak ada orang tanya, orang tak puji. Okey tak hari ni, tak ada cakap itu pun rasa macam kecil hati dah. Tidak ada yang tanya, dan sebetulnya tidak ada yang bertanya, tidak ada yang menyapa. Ya, kemudian kita akan rasa sangat jemu. Kita rasa tidak bermakna apa-apa dalam hidup, kerana kita bukan membuat itu kerana asyik kepada Allah, bukan kerana cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, ya, yang saya sudah tahu, saya sudah melakukan yang terbaik, melaksanakan yang terbaik. Moga-moga Allah juga yang mengganjarinya. Ya, tidak dapat juga ganjarannya tu, Allah juga tidak mengganjarinya dan sebagainya. Lalu kita berfikir, oh, sekarang saya masih bernafas, Sekurang-kurangnya saya masih bernafas, atau saya masih boleh melihat, atau saya masih boleh mendengar. Sebab di luar sana ada yang tidak bernafas, ada yang tidak melihat, yang tidak mampu melihat, dan ada tidak mampu mendengar. Sekarang saya boleh menghirup udara. Itulah sebenarnya kekuasaan Allah. Dia telah memberi saya segalanya sebenarnya. Cuma kan kalau disebut maknanya ganjaran daripada Allah itu boleh jadi sekarang, boleh jadi ditangguhkan, atau boleh jadi di akhirat nanti. Itu orang-orang cinta kepada Allah, kerana saya membuat kerana-Mu ya Allah. Maka itu Ustazah letak asyik yang sebenar-benar asyik, yang dalam bentuk positif dalam dunia moden sekarang. Lawan kepada itu ialah asyik juga, cinta juga, tapi cinta nafsu. Cinta berlawan dengan cinta sebenarnya dalam diri kita ni, ya. Ya, dia kan selalu berperang antara yang disebut nafsul malaikah, nafsu nafsu kebaikan malaikat itu, dengan nafsu al-bahimiyah, nafsu bersifat kehaiwanan. Sebab sebut perkataan nafsu itu saja bermakna disebut nafsu itu seperti kuda liar yang diikat. Apa yang dia buat? Dia meronta-ronta. Kan kuda liar, kita ikat dia meronta-ronta. Sehabis mungkin dia akan berusaha untuk melepaskan diri. Kalau boleh kita sambung sedikit lagi lah, dan sebagainya. Contoh, ya, Ustaz selalu ambil contoh. Nafsu ni, cinta yang bersifat nafsu. Cinta juga asyik. Tadi macam saya cakap, asyiknya dengan bercinta, #tiljannah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, #tiljannah. Alhamdulillah. Tapi perbuatan-perbuatan yang mendorong, minta maaf lah saya sebut, dalam kes-kes yang terlanjur dan sebagainya. Itu kan cinta asyik dalam mereka. Asyik dengan gadget, asyik dah dengan dunia mereka sendiri, keluar berdua daripada malam sampai larut pagi, tanpa ada batas-batas syariat. Itu sebab itu kita kena harus tahu, cinta yang disebut ishqan itu harus dibatasi dengan syariat-syariat. Kalau tak, dia akan jadi cinta-cinta terlarang. Keasyikan terlarang. Suami orang dengan isteri orang. Na'uzubillah min zalik. Dan juga akan menimbulkan kebodohan satu lagi. Kebebalan, saya sebut ayatnya. Contohnya dengan izin Allah lah. Lebih kurang 2 bulan yang lepas, Ustazah menghadiri masuk penjara. Ustazah masuk penjara. Ustazah masuk penjara. Masuk dengan izin Allah, kita masuk penjara wanita Kajang. Masya Allah. Jadi dengan Mawar Yadim, ya, Anjuran Mawar Yadim pergi ke sana. Jadi di dalam penjara wanita itu satu kisah yang bagi Ustazah sebenarnya sangat mengharukan, bagi seorang kita yang bernama wanita dan seorang ibu. Tapi Ustaz cakap kerana ini yang Ustaz nak topik ni, yang Ustaz cakap cinta nafsu tadi, asyik sangat. Contoh yang masuk ke sebahagian besar wanita yang masuk di situ, kita letak 75% itulah kerana cintanya pada suami mengatasi cintanya kepada Allah.
Ustazah letak begitu maksudnya asyiknya dia kepada makhluk. Contoh yang masuk banyak itu kerana kes-kes dadah. Macam mana? Kes-kes scammer. Ada 2 kes. Jadi untuk pendengar di sana je kena berhati-hati. Sebut. Contoh kalau kes dadah, suami memproses dadah di dalam rumah. Allah Rabbi. Suami memproses dadah di dalam rumah. Jadi kan dalam rumah tu ada anak-anak kecil dan sebagainya. Apa yang berlaku ketika berlaku ambush, suami senang je lari. Yang tinggal ialah isteri dan anak-anak. Jadi siapakah yang berada di situ ketika kejadian? Isteri dan anak-anak. Isteri dan anak-anak. Ramai je kerana nak kesiankan anak dan sebagainya. Akhirnya kan isteri banyak mengaku. Allah Rabbi. Astagfirullahaladzim. Jadi dialah yang bertanggungjawab. Itu satu contoh. Yang saya fikir ignorance tu, sebab tu kata kejahilan ni bukanlah satu alasan sebenarnya. Sebab tu kita bawa tema ini supaya kita faham apa makna cinta asyik. Bahkan sebenarnya kalau kita gali lebih panjang lagi, saya selalu ada buat sesi kaunseling, kita akan melihat ketika maknya mula-mula dah bagi tahu, contohlah mak bagi tahu rasa tak nak sebab dia, kita tidak memanahina, tapi kita tahu dia itu pengedar dadah, menagih dadah gini-gini. Tapi sebab kerana asyik dalam cinta ketika itu tidak peduli. Lautan api sanggup kurenangi. Tapi rupanya api tu memang panas. Baru kena api. Hakikat api adalah panas. Dan sebagainya. Daripada awal. Contoh bila yang kedua, Ustazah pernah pergi satu rumah yang dia cakap ada orang telefon, Ustazah tolong tengok rumah ni kenapa. Saya rasa rumahnya ada beras ni lebih kurang 2 jari je. Susahnya inya itu. Dan anaknya tak sekolah. Allah. Tak disekolahkan sebab dia tak ada duit. Rumah sewa harga 350. Lebih kurang 10 bulan tak payah. Allah. Jadi bila kita pergi tanya-tanya, saya pun tanya satu soalan. Suami mana? Dia cakap kat dalam. Kat dalam tu maksudnya dalam rumah lah. Kat dalam tak. Maksud kalau istilah dalam ni, kalau kita yang dah biasa, dalam tu dalam penjara. Sebab kes dadah. Innalillah. Jadi dia kata, saya cakap, habis tu apa lagi kerja yang dibuat? Dulu saya jaga anak orang 9 orang. Ya Allah. Untuk cari rezeki. Tapi bila orang tahu suaminya itu penagih dadah, sebab mengambil dadah tu di dalam rumah, Allah. Di depan anak-anak, depan anak-anak asuhan. Jadi semua orang keluar. Ya. Jadi saya panggil anaknya, sebelum saya tanya apa tanggapan dia terhadap ayahnya. Dia kata ayah saya seorang yang baik. Itulah role model yang yang diikuti oleh anaknya dan sebagainya. Jadi asyiknya dia itu, saya sebut, ataupun kes yang ketiga yang paling Ustazah betul-betul mencabar kita sebagai orang yang buat kerja dakwah, ialah bila dalam keadaan high. Saya cerita mungkin kes yang sebenarnya itu yang berlaku sekarang dalam masyarakat di bawah sana. Bila dia high, dalam keadaan dia tidak sedarkan diri itu, dia minta duit daripada isteri. Dan sama ada dia tarik rantai ataupun tak bagi itu dikelar tangannya dan sebagainya. Tapi dalam kes ni yang kami pergi ni tengah chaos betul lah. Suami dia letakkan kakinya di kepala bayi yang baru berusia 9 bulan. Jadi dia mengugut, kalau engkau tak bagi rantai tu, aku pijak kepala anak ni. Dan Ustazah bertanya kepada isterinya, puan rela ke? Dah sampai macam ni anaknya. Itu saya tak cerita yang jual anak. Yang jual anak dijadikan sebagai tebusan lah untuk melansaikan hutang dan sebagainya. Dia cakap, saya tak boleh hidup tanpa suami saya. Itu yang saya cakap, ini kita asyik, tapi kita asyik dengan nafsu. Sebab akhirnya hakikat syariah kita sebut. Dia kata, nanti saya berdosa. Saya sebutlah. Hakikat syariah dalam maqasid syariah, hifzun nafs, menjaga nyawa itu jauh lebih utama. Anak kecil dan sanggup dikorbankan anak kecil itu kerana keasyikannya kepada seorang suami yang sebenarnya, sebab saya selalu juga menyeru kepada sahabat-sahabat saya yang kawan-kawan penceramah, pendakwah lelaki, saya kata biarlah rasional dalam bab ini. Saya sebut yang tu memang mengejutkan lah. Saya kata sebab saya cinta dengan suami saya, tak boleh hidup tanpa suami saya. Maka Ustazah sebut itu juga keasyikan kan. Tapi hakikat cinta itu ialah hakikat cinta nafsu, bukan hakikat cinta hakiki kepada Allah SWT. Kerana kalau kita baca ayat Al-Quran tadi, kita akan tahu bahawa itu bukan ciri-ciri yang disebut sebagai ishqan. Asyik tadi. Masya Allah. Itu sekelumit cerita yang nak cerita pasal ishqan. Jadi juga pada terutamanya saya kata tu wanita tak. Saya sebenarnya selalu menyebut, Ustazah selalu menyebut kepada suami-suami dan lelaki-lelaki. Sebab anda adalah rijalu qawwamuna 'alan nisa. Anda harus melindungi, menanggungjawab
terhadap orang-orang yang di bawah anak dan sebagainya. Dan satu hari nanti akan bertemu dengan Allah SWT seorang-seorang untuk menjawab segala-galanya apa yang kita lakukan di atas muka bumi Allah SWT ini. Dan dia kata tentang cinta hakiki, dia bukan cinta yang melulu, yang begitu-begitu saja kita pergikan. InsyaAllah kita akan kupaskan lebih lanjut lagi. Untuk anda sahabat pendengar, sebenarnya pertanyaan persoalan boleh saja ajukan di talian kita WhatsApp di 0112900404. Kita akan kembali selepas ini, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama dengan Ustazah Hazlina menerusi tarbiyah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran menerusi tarbiyah bersama dengan Ustazah Hazlina Abdul Razak di Konti. Terima kasih juga kepada penaja rancangan tarbiyah hari ini, pembangunan Masjid Taman Sutra Kajang. Marilah bersama berwakaf RM150 sebulan untuk membina masjid dengan menghubungi 0193121229 ataupun 0193429396 0193429396. Wakaf hadiah terbaik untuk ibu ayah tercinta. Cakap tentang cinta hari ini, bicara tentang cinta, bagaimana hakikat sebenar cinta tersebut. Dan alhamdulillah Ustazah dah kongsikan kita beberapa ciri-ciri. Ada 2 ciri-ciri utama bila seseorang itu menyucikan diri, seorang itu berlaku adil, meletak sesuatu tepat pada tempatnya, itu dikatakan cinta hakiki. Kat mana kita letak? Kenapa jadi macam tu? Selalu pertanyaan persoalan Ustazah, macam mana masyarakat kita tergamak melakukan begitu? Kenapa masyarakat kita berketerlaluan dalam cinta, pada cinta yang tak sepatutnya, tak meletakkan sesuatu pada tempatnya, tak adil pada diri sendiri? Ustazah, silakan Ustazah. Terima kasih Yati. Jadi kita sambung pembicaraan kita pagi ni tentang bagaimana kita nak, kata orang, yalah kita akan belajar nak dapatkan ishqon tu, yang betul-betul ishqon tadi tu, cinta yang sebenar-benar asyik itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia bukannya datang tiba-tiba ketika kita melihat cerita-cerita komedi dan sebagainya. Tidak datang tiba-tiba gitu. Dia harus diraih. Ya, dia harus diraih, dia harus diusahakan, dia harus dijalani dengan pelatihan-pelatihan. Dah dengar, kemudian berlatih. Hari ini kita mendengar apa latihan-latihannya. Sebenarnya kalau disebut banyak lah, turuk-turuk ataupun torik-torik, jalan-jalan untuk mencapai kepada yang sebenarnya kata ishqon tadi. Ataupun kita kata ayatnya penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Ya. Jadi antaranya sebenarnya kalau macam buat klise dah Ustazah, solat contohnya kan dan sebagainya. Tapi solat itu, bagaimana yang disebut sebagai solat itu? Kau tu solat itu, sebab tu bagi saya peribadi, bagi saya seberapa banyak kursus solat, tahsin qiraah, tahsin solat khusyuk ke apa, itu pergi dan praktis balik. Yang pertama, mencari ilmu itu sendiri. Contohnya paling senang sekali, kalau solat itu, bagaimanakah solat kita dan sebagainya. Hari itu kita dah kupas dari sudut yang lain. Hari ini mungkin saya sebab contohnya apa, mula ke pernah rasa tak khusyuk dalam solat? Ataupun ketika mula je Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, teringatlah yuran tu tak bayar lagi, bil ini tak bayar lagi, masuk Allahu Akbar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masuk dah teringat, alamak, jam yang suami bagi tersangkut dekat kepala, baiklah situ, harap tak hilang lah. Tak hilang. Kan masa tu semua ada. Adakah itu yang dikatakan untuk mendapatkan kelazatan cinta? Sebab kalau kita kan kata di asyik tadi, kita dah lupa dah yang lain. Jika Allahu Akbar, kalau dalam istilah fiqahnya kita sebut khusyuk kan? Khusyuk dalam solat. Syarat-syarat nak menjadikan solat itu diterima antaranya ialah khusyuk. Dari segi qauli fi'linya kita dah buat, tapi dari segi hatinya ialah khusyuk. Atau dalam bahasa orang-orang tasawuf yang membuat tazkiyatun nafs disebut fana. Khusyuk tu dalam bahasa dalam cerita motivasi sebut fokus. Kalau kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau ya Allah aku jadi hamba. Jadi ketika itu kan yang lain tu tidak ada. Bos panggil ke, kerja bertimbung kan tidak ada, kita tak fikir tentang itu. Kita hamba pada Allah. Kita hamba kepada Allah. Sekarang aku sedang berbicara denganmu ya Allah. Aku sedang meminta. Wa iyyaka nasta'in, hanya engkau ya Allah aku meminta. Dalam hati kita sebut iyyaka nasta'in, aku mohon ampun denganmu ya Allah. Dalam hati kita ada detik itu berasakannya. Itu bagi orang yang fiqah lah, khusyuk. Tapi kalau dari istilah tasawuf ada satu lagi istilah namanya fana. Fana tu mana? Binasa. Kan? Alam yang fana. Alam binasa. Alam yang binasa. Apa dia? Kan kalau kita sebutkan, kalau baca dalam sastra alam yang fana. Fana itu daripada bahasa Arab. Fana tu maknanya hancur, musnah. Maknanya kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lain tu kecil dan musnah. Siapa? Anak tu kita tak nampak.
Kerjanya kita tak nampak. Urusan-urusan duniawi semua hancur. Yang betul-betul ada ialah Allah yang Maha Besar. Yang lain itu kecil sahaja. Kalau kita ada rasa itu, kena mengingatkan hati Allah. Bila akad, ya Allah, Bapak semua, ya Allah, Engkau yang Maha Besar. Kerja yang tertangguh ke, tak siap lagi ke, tak ada fikir. Kalau kita sedar, mempunyai kesedaran itu mana asyik. Kan jadi kita asyik menghayati, inilah Robku ya Rabbal Alamin. Tempat aku sesungguhnya semua berada di situ. Relung-relung yang dalam tu semua berada di situ. Kebesaran Allah itu. Kebesaran Allah, kemuliaannya masih lagi memberikan saya hari ini bangun lambat, subuh pun, tapi matahari itu masih lagi memancar, oksigen masih lagi disedut, tak pernahlah Allah tarik dan sebagainya. Itu yang pertama kalau buat solat. Tapi hari ini Ustazah akan membicarakan mungkin torik yang kedua, contoh cara yang kedua, iaitu melalui as-saum, puasa. Jadi biasanya puasa orang ingat Ramadan aja. Tapi puasa dalam Islam ni subhanallah ada macam-macam kan. Puasa Isnin Khamis, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bayat, ada puasa-puasa sunat, puasa putih dan sebagainya. Jadi Ustazah ambil puasa kenapa? Sebab kita tengok ya bagaimana pengiktirafan pada puasa ini. Kalau puasa ini sebenarnya membentuk emosi. Sebab kan tadi Yati tanya, kenapa jadi macam tu Ustazah? Emosi tak stabil. Kalau takkanlah nak bunuh anak Allah. Takkanlah sampai nak cederakan anak. Takkan sampai nak cederakan isteri. Takkan sanggup jual anak dan isteri. Maknanya emosi yang tak terurus tu, emosi yang tak stabil. Begitu juga spiritualnya itu kurang, rendah, longgar, bahkan mungkin nil, kosong. Sebab kalau ada orang yang ada spiritual, mesti tidak akan menjadi begini. Sebab memang disebut oleh, paling famous kalau kita boleh baca lah, Goldman, ya. Dia memang menyebut ya kajian Daniel Goleman, ya, kalau kita baca Daniel Goleman, dia sebut kejayaan penentu kejayaan seseorang manusia itu bukan kerana pintarnya IQ mereka. Itu kajian kalau kita baca. Sebab kita tahu berapa ramai yang bunuh diri, yang anak yang pintar-pintar itu. Ramai sekarang baru ni yang kes yang potong sendiri itu yang 11 tahun tu kan. Itu anak yang pintar tu dan sebagainya. Tetapi yang menentukan kejayaan yang pertama disebut sebagai emotional quotient ataupun emotional intelligence, kecerdasan emosi. Sekarang ni tidak cerdas emosi, hanya pandai ke di sini, di kepala, tapi tidak di sini emosi itu. Sedangkan puasa itu yang membentuk emosi ni saya tunjuk. Kemudian yang kedua, ya, apabila kajian dilakukan oleh Dana Zohair Yang Marshall yang menunjukkan bahawa antara ketiga-tiga semua itu IQ, ya, EQ, akhirnya spiritual quotient, spiritual intelligence. Spiritual dia rasa bertuhan tadilah, yang cinta, asyik, cerdas, gagal bangun lagi kerana saya percaya ada Allah yang menolong saya. Tidak dipandang, enggak apa-apa. Tidak apa-apa sebab Allah yang sami', Allah yang menahan mendengar. Orang lain tidak mengerti, tidak apa, tapi Allah mengerti. Allah Maha melihat. Kalau saya sekarang ni pasangan yang baru kahwin, saya selalu sebut pasangan yang baru kahwin. Biasalah gajinya berapa baru kan? Duduk rumah sewa kecil 400, 500, 600. Kelengkapan perabot pun tak ada, boleh jadi berantam sebab melihat orang lain okey pergi makan malam, dinner, candlelight dan sebagainya. Tapi kita tak ada sebab baru-baru masa bercinta dulu indah-indah. Tapi atas kesedaran emosional, tak apa sekarang kita susah, maka kita bekerja bersama-sama. Kita usaha sama, saling memaafkan antara satu sama lain. Kerana yang memberi Ar-Razzaq wal-Wahhab itu semuanya Allah yang Maha terkaya. Kita minta dengan Allah. Sebab kehidupan, tanya mak bapak kita masa mula kahwin, tidak semuanya senang kan, lalui dengan lelah, jerih dan payah. Jadi contoh-contoh seperti itu ialah melalui kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi. Kita tengok ya, kalau apa ni yang saya sebut tadi, Daniel Goleman, tengok di Daniel Goleman ni, padahal benda tu jauh ada dalam Islam. Dia kata puasa ni, contoh yang pertama, mula-mula kita kenapa motivasi kita untuk puasa? Self-regulation dari istilahnya. Kita sendiri yang buat undang-undang untuk diri kita. Minta maaf ya kepada perokok-perokok yang di luar sana, perokok-perokok tegar dan sebagainya. Kenapa pada bulan puasa anda boleh berpuasa dan berhenti daripada merokok? Mulai terbit fajar sampai ke maghrib. Lama tu.
Kenapa tidak jadikan motivasi berterusan? Kita sendiri yang meletakkan regulation, undang-undang. Saya tidak akan makan pada waktu siang hari dan begitu juga saya tidak akan merokok pada siang hari. Tetapi seharusnya digunakan, saya boleh rupanya berhenti merokok pada waktu siang hari. Kenapa saya tidak sepanjang hari? Meneruskan. Dan teruskan pada bulan-bulan yang lain. Itu kekuatan yang ada pada puasa. Kalau kita faham, kita asyik, kita bercinta dengan apa makna puasa itu. Jadi sebenarnya kalau taklah jadi puasa itu kosong dan sebagainya. Yang kedua yang kita sebut sebagai bila kita dah termotivasi, kita akan sentiasa buat tanpa ada ganjaran. Ada tak ada ganjaran? Kan aku mencintaimu kerana semata-mata kerana-Mu ya Allah. Itu kan ayat-ayat cinta. Jadi engkau diberi ganjaran tak ganjaran, automatik tiba-tiba berhenti. Dan isteri kata, lah jimat duit saya Ustazah lebih kurang 700 sebulan Ustazah. Masya Allah. Kalau merokok tu sampai 400. Kalau ambil yang paling murah tu antara 400 ke 700. Paling murah 700 ya. Rokok yang paling murah, saya tanya pada perokok. 400 ke 700 tu kan sudah boleh menyekolahkan anak-anak. Boleh makan dan minum. Bahkan murid kampung boleh bagi kepada ibu dan ayah. Dengan sedikit motivasi yang ada dalam puasa. Sebab itu pengajaran daripada hikmah puasa. Lepas tu ada orang yang asyik puasa. Bukan sepanjang bulan Ramadan. Bila tidak berpuasa, lepas tu puasa 6, puasa hari putih. Dia akan terasa satu kekosongan. Sebab puasa itu kan kita sedang membina hubungan dengan Allah. Kemudian kita ada empathy. Kan bila bulan puasa semua orang berbagi-bagi makanan, Bersedekah kan meriah, masjidnya meriah, tempat-tempat di situ ada je orang bagi makan dan minum. Itu namanya kan empati. Itu membina emosi. Kita merasakan kesusahan orang lain. Jadi kita balik, ya syukurlah saya boleh juga bagi makan orang nasi ayam sebungkus hari ini. Tak banyak kali RM5 je sebungkus nasi ayam contohnya. Jadi itu melahirkan rasa empati. Rasa empati itulah kecerdasan emosi. Ini kan kalau anak dipukuli, isteri dimaki dan sebagainya, itu kan tidak ada kecerdasan emosi. Itu kan melampiaskan nafsu marah. Ammaratun bisu. Yang kalau marah-marah itu dia akan membawa kepada asu. Itu namanya nafsu ammaratun bisu. Nafsu amarah yang membawa kepada keburukan. Apa dia? Tiba-tiba bagi pelempang. Bila pelempang bergaduh, bila bergaduh pergi turun mahkamah, bercerai. Ujung-ujung menyesal. Lepas tu anak lagi dan sebagainya. Itu akhirnya melahirkan satu yang dinamakan sebagai social skill. Kemahiran bersosial. Yang hari ni tu yang tak ada kemahiran bersosial. Kan? Pergi ke rumah masing-masing sepupu dengan sepupu. Dia asyik dengan lain. Asyik dengan masing-masing punya gadget sekarang dan sebagainya. Jadi sebenarnya dalam puasa itu ada beberapa perkara yang memang disebut oleh, saya sebut tadi, oleh Daniel Goleman, kemudian Danah Zohar pula namanya, Danah Zohar atau Ian Marshall, disebut spiritual. Spirit, semangat kan? Semangat ataupun roh. Spirit itu semangat atau roh. Yang roh itulah kita nak mendidik roh tu asyik dengan Allah. Sebab dalam makna yang paling sederhana, kita sebut makna spiritual quotient ialah kemampuan memaknai hidupnya melalui jalan-jalan mengingati dan mengenali diri kita sendiri dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah baru kita boleh jadi rasa asyik, yang ishqan yang disebut sebagai hakikat cinta itu. Jadi ishqan yang sebenar-benar hakiki itu ialah yang disebut tadi pada ayat-ayat yang naratif, ayat-ayat cinta tadi. Orang yang sentiasa mengislahkan diri, orang yang sentiasa mengihsankan dirinya sendiri, orang yang sentiasa bermelihara diri, orang yang sentiasa mengira-ngira hari ini bagaimana kedudukanku di depan Tuhan. Adakah Tuhan melihatku dengan pandangan yang bagaimana? Aku hanya minta Engkau yang memandang. Sebab kita duk sibuk nak minta pandangan daripada manusia sampai kita terlupa yang sebenarnya kita nak minta pandangan daripada Allah yang memandang kita. Jadi itu yang disebut caranya, salah satu selain daripada solat. Yang kedua saya ambil puasa. Sebab puasa ini, subhanallah, yang disebut ini telah disebut oleh Ar-Rumi dengan Al-Farabi itu ratusan tahun yang lampau. Baru sekarang dalam dunia latihan dan psikologi mengenali apa itu emotional quotient, apa itu spiritual quotient. Masya Allah. Sedangkan sebenarnya itu sudah terangkum dalam khazanah yang maha indah, maha hebat dalam kalam-kalam Allah. Jadi mentadabbur Al-Quran itu
memahami setiap makna itu memaknai diri kita. Masya Allah. Betul kan, hari ni Ustazah memang menguras hati kita untuk tahu sebenarnya dalam kolam hati kita ada rasa cinta pada Allah SWT yang kita kadang-kadang deny ataupun kita buat-buat tak tahu Ustazah kan sebenarnya wujud sebenarnya. Dan hari ni jom kita sama-sama cungkil kembali supaya kembalikan kita kembali kepada cinta yang hakiki, insyaAllah. Dan kita akan berhenti rehat sekali lagi untuk sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita kembali bersiaran untuk minit-minit terakhir, pusingan terakhir menerusi tarbiyah bersama dengan Ustazah Hazlina Abdul Razak di Konti. Jadi, terima kasih kepada penaja rancangan tarbiyah hari ini, pembangunan Masjid Taman Sutera Kajang. Marilah bersama berwakaf RM150 sebulan untuk membina masjid dengan menghubungi 019-312-1229 atau 019-342-9396. Wakaf hadiah terbaik untuk ibu ayah tercinta. Ustazah hari ini bercerita tentang hakikat cinta, bagaimana solat membantu kita membina hakikat cinta kita yang sebenar. Puasa juga tak kalah sebenarnya untuk sama-sama membentuk kita mencari dan menjumpai serta mengusahakan untuk kita dapat benar-benar dapat khusyuk dan juga asyik dengan cinta yang Ustazah nyatakan tadi kan Ustazah. Cuma di hujung-hujung ni lah pesan-pesan Ustazah untuk kita sama-sama dapat amalkan sesuatu Ustazah supaya kita dapat benar-benar meletakkan cinta tu betul-betul di hati kita dan boleh kita sebarkan pada yang lain juga rasa cinta itu Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah kata nak dapat tips-tips petua ni. Sebenarnya orang kata taklah sepandai itu dan sebagainya. Jadi Ustazah rujuk kepada kata-kata hikmah ayat Al-Quran dan hadis dan sebagainya. Pertamanya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kepada dia kebaikan yang sangat banyak, yufaqihu fiddin, maka Allah memberi faham ke dalam padanya dalam beragama. Sebab ada orang yang beragama. Jadi contohnya solat tadi kan, maknanya solat bahkan disebut dalam Al-Quran, solat itu sepatutnya menyebabkan hubungan kita dengan Allah itu semakin indah, semakin dirindui dan didambai. Tapi dalam ayat fawailul lil musallin, ada ayatnya kan, ara'aital ladzi yukazzibu biddin, adakah kamu lihat siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Antara ciri-cirinya apa? Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang solat. Apa dia? Allazina hum an solatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam solat. Macam yang saya cakap, jadi kalau nak solat memang kena buat persediaan. Ni makan dulu, pukul 2 dah nak masuk dah ni, nak masuk kelas balik, nak masuk kerja balik dan sebagainya. Lepas tu sambil baik wuduk, basuh-basuh tangan, kau pakai pencuci apa tadi? Contohnya kan, contohnya itu. Solat itu harus lakukan persediaannya. Maksudnya dah tahu dah Zuhur katakan 1.20, makna 1.10 tu dah ready. Makna ambil wuduknya ketika basuh tangan, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, kau jadilah tanganku bercahaya, ya Allah. Sebut dalam hati, di akhirat nanti, ya Allah, ketika basuh muka, ya Allah, jauhkanlah mukaku daripada sambaran dan kilauan neraka-Mu, ya Allah, daripada neraka-Mu, ya Allah. Basuh lagi dan sebagainya kakiku, ya Allah, bagikanlah bercahaya-cahaya untuk melangkah ke syurga-Mu, ya Allah, dan sebagainya. Itu persediaan-sediaan yang harus yang pertama difahami ilmu dan dilaksanakan. Dah ceramah banyak-banyak, dah dengar di radio pun banyak-banyak, tinggal praktiknya aja. Tapi kan kita tak boleh buat sekali seperti itu, bahkan berkali-kali hingga ia menjadi satu pelaziman atau kebiasaan, tabiat kita, ya, yang kita sebut dalam teori pendidikan. Yang ada satu teori namanya teori Pavlov. Nanti kemudian saya ceritalah satu hari nanti teori Pavlov, teori di mana diletakkan loceng, kemudian diletakkan daging. Setiap kali satu waktu, maka diketuk loceng tu, ting 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 ting. Jadi anjing pun keluar, bila dia tengok makanan keluar automatik rembesan alio dia. Jadi dibuat berkali-kali begitu. Tapi satu hari Pavlov, ya, saintis Rusia, ahli psikologi Rusia, dia letakkan bunyi loceng, tapi daging dah tak letak. Kan dia tekan, dia pun ketuk loceng, ting 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 ting. Apa yang terjadi? Air liur itu tetap rembesannya berlaku. Mana itu disebut teori pelaziman. Mana kita kena buat berkali-kali. Bahkan orang cakap, alah dah banyak kali. Kadang-kadang ada kata-kata yang memperlekehkan dan melecehkan. Dah banyak kali dah buat, tak nampak apa-apa pun. Tapi kan itu ialah tanda kecintaan kita. Jadi tak jadi kan saya cakap. Jadi tak jadi, saya mengharapkan dengan redha Allah, dengan kuasa Allah. Yang penting saya buat seperti yang disarankan dalam ajaran-ajaran agama itu. Yang pertama itu dari segi wuduknya,
Belum lagi takdilah dari segi mendatangkan diri itu di hadapan Allah. Bukan senang. Saya betul tak kata orang lain. Allahu Akbar, angkat tangan saja semua segala yang bersifat manusiawi. Anak tak ambil lagi. Bil tak bayar lagi. Banyaknya pula nak bayar PTPTN. Isteri suruh beli ni, lupa. Itu belum lagi. Tapi kan kita berniat, ya Allah Tuhanku, berikanlah aku rasa khusyuk dan cinta kepadamu, ya Allah. Hanya asyik kepadamu, ya Allah. Doa itu kan, doa itu mukh al-ibadah. Doa mukh al-ibadah. Doa itulah otak kepada ibadah. Kita berdoa, kita meminta, tak pernah berhenti meminta. Itu baru penting ayat-ayat cinta. Kau bagi pada aku, ya Allah, sekarang atau kemudiannya. Penting kita berdoa. Kadang-kadang Allah melihat bukan kerana doa, bukan kerana apa yang diminta itu, kerana tekunnya, kerana dia itu berdoa. Bukan kerana apa yang diminta, tapi kerana tak putus-putus meminta tanpa letih dan jemu. Itu baru asyik. Aku melihat keasyikan hamba-Ku meminta denganku. Baru itu hakikat cinta. Tak jadi saya Ustazah dah 10 tahun dah Ustazah. Macam putus asa lah. Kan putus asa lah. Taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Walaupun tak dapat. Teruskan. Tapi dalam saya pun tak lama hidup jugalah. Baru kurang 50 tahun. Sepanjang yang Ustazah kenali beberapa teman-teman yang sebenarnya sangat sukses dalam kehidupan mereka ialah orang yang tidak pernah berhenti meminta dengan Allah. Yang Ustazah kenal. Tidak pernah berhenti meminta, tidak pernah berhenti beristighfar. Istighfar itu satu lagi tu, kata the power, salah satu senjata yang power di sisi Allah SWT, kerana kita memohon keampunan daripada Allah. Dalam ayat sebelum ni kita sebut kadang-kadang Allah memberi itu bukan kerana kasih sayangnya, tapi kesian. Tidak henti-henti kan. Kalau dari segi sifat makhluk 10 tahun, 15 tahun. Saya tertarik dengan yang diceritakan oleh yang kita sebut sebagai yang di Pertuan Agong dan isterinya, Tunku Azizah Memunah dan sebagainya. Dia kata belasan tahun kan. Makna dia untuk mendapatkan anak, tapi tidak pernah berhenti berdoa. Itu satu contoh role model yang sangat baik. Tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah berhenti berusaha. Berbelas-belas tahun. Kalau setengahnya kata, biarlah. Sakit kan dia sebutkan, asyik terlentang saja. Bila buat IVF tu terlentang di atas katil 2 bulan, tak boleh bangun, tak boleh itu. Kemudian tiba-tiba dah ada, gugur lagi berkali-kali. Subhanallah. Tapi keyakinan, saya percaya keyakinannya kepada Yang Maha Kuasa. Dan saya tengok yang di Pertuan Agong, yang Permaisuri selalu menyebut-nyebut tentang hal itu. Tidak pernah rasa putus asa dengan Allah SWT. Berbaik sangka pada Allah. Berbaik sangka dengan Allah. Masya Allah. Wallahu alam. Jadi moga-moga hari ini pada yang mendengar didoakan semuanya, insya-Allah diberikan keamanan, keberkahan, kebahagiaan dalam hidup. Mana yang kesempitan diberikan kelapangan. Amin. Mana yang belum berjodoh maka disegarkan jodohnya, insya-Allah. Ya, maka yang berhutang maka dilunaskan hutangnya, ya Allah. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titipan yang sangat baik daripada Ustazah dengan ilmunya yang banyak. Saya yakin dan percaya kalau kita beri 1 jam lagi pun, insya-Allah kita akan lepaskan juga 1 jam lagi. Tapi ini sahaja masa yang kita ada Ustazah. Insya-Allah lain ke lapangan ada masa lagi kita jemput Ustazah lagi untuk sama-sama berkongsi, untuk sama-sama tarbiyah diri kita, tarbiyah hati kita menjadi lembut untuk lebih kenal dan lebih jatuh cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.